menyambung kembali kepada tafsir di IKIM ini. Dan saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita berada pada ayat yang ke-6 surat Taubah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun." Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrik itu minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia, supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian hantarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi telah kita uraikan pada kuliah yang terdahulu, Ibn Najih menukilkan pandangan dari Mujahid bahawa ia berkata, seseorang datang kepadamu wahai Muhammad untuk mendengarkan apa yang kamu ucapkan, apa yang turun kepadamu, apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui bantahan Jibril daripada Al-Quran itu, maka izinkanlah ia untuk bersama denganmu sehingga ia kembali ke tempatnya, mudah-mudahan ia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ketetapan ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perlindungan kepada setiap orang yang mendatangi baginda, sama ada ia seorang yang mencari Islam, nak masuk Islam, ataupun seorang utusan, seperti yang terjadi kepada sahabat-sahabat namanya Zaid Al-Khail. Kita pernah bincangkan Zaid Al-Khail pada peringkat awal namanya, sehingga Nabi tukar menjadi Zaid Al-Khair. Zaid Al-Khail ni dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah mengumpulkan seorang ketua yang terhormat di kalangan kaumnya. Dia mendengar tentang berita keislaman penduduk Madinah, Aus dan Khazraj, kini digabungkan di bawah nama Ansar. Dia pun datang untuk melihat sendiri dengan mata kepalanya keindahan Islam, kebenarannya dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi telah melayaninya dengan baik sehinggalah dia mengucapkan syahadah. Dan Nabi telah menukar namanya kepada Zaid Al-Khair, Zaid yang baik. Sahabat yang cukup tinggi kedudukan di sisi Allah dan Rasul ni mendapat pujian dari Nabi SAW. "Ma wusifa li ahadun illa wa ra'aituhu duna ma wusifa bihi illa anta ya Zaid." Tidak pernah aku mendengar keistimewaan seseorang itu, melainkan apabila ia datang, aku akan lihat cerita-cerita kehebatannya itu kurang daripada apa yang digambarkan, melainkan engkau wahai Zaid. Engkau ni apa yang disifatkan orang, bila aku lihat sendiri lebih rupa-rupanya daripada apa yang diceritakan oleh mereka. Ini Zaid Al-Khair, yang asal namanya Zaid Al-Khail, Zaid penunggang kuda, Zaid ketua kabilah yang mahir menaiki kuda. Tapi tukar menjadi Zaid yang baik, Zaidul Khair, Zaid yang baik. Ada anak namalah Zaidul Khair, saudara, nama ahli syurga. Begitu juga Nabi telah pun mengislamkan seorang nama Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ni asalnya ketua kabilah yang cukup terhormat. Di tempatnya ditanam gandum. Penduduk Arab Saudi bergantung banyak kepada kawasan ini yang gandum diproduce, dihasilkan. Bila ia masuk Islam, ia telah pun mengharamkan sebarang bentuk urus niaga dengan Quraisy yang menentang Nabi SAW, sehingga berlaku kemarau panjangan. Nabi telah jelas kepada Sumamah, walaupun mereka itu musuh kita wahai Sumamah, asalnya Sumamah ni anti-Islam, tapi akhirnya dia masuk Islam. Namanya Sumamah, Ta Mim Alif Mim Ta. Ya Allah, hebatnya Nabi Muhammad SAW ini. Orang datang sebagai musuh, kembali sebagai kawan rapat, kawan karib, pendukung yang kuat, dan tidak pernah bergoyang sedikit pun Islamnya sampailah ke hari wafatnya. Rahimakallah, radhiyallahu anka ya Sumamah. Sumamah ni moga Allah meridainya. Begitu juga Urwah bin Mas'ud, Mikraf bin Hafs, Suhail bin Amr. Mereka ni semua merupakan peringkat awal, merupakan musuh Islam. Tapi berkat daripada kesungguhan, ketabahan, keazaman Nabi SAW nak mengislamkan mereka, berasal daripada perjanjian Hudaibiyah itu, akhirnya mereka masuk Islam. Suhail bin Amr ini, Sayyidina Umar cukup geram dengannya. Sayyidina Umar berkata, izinkan saya untuk mencabut gigi geramnya wahai Nabi SAW. Kerana kata-katanya perintah yang melarang Nabi memulakan perjanjian Sulhul Hudaibiyah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, agar ditukar menjadi Bismillahumma, kerana dia tidak mengiktiraf Allah itu bersifat dengan Rahman Rahim. Tapi Nabi manage untuk mendamaikan, akhirnya dengan toleransi, dengan hikmah Nabi, akhirnya mereka masuk Islam. Mesti ada prinsip, saudara. Bukan toleransi yang tidak berprinsip. Toleransi ni mesti ada satu matlamat, jangka masa panjang bila orang ni akan masuk Islam. Bukan toleransi yang mengorbankan prinsip, itu tidak boleh. Jadi mereka membincangkan masalah perjanjian dengan Nabi SAW. Di saat pertemuan itu mereka menyaksikan sendiri keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW. Pandangan yang belum pernah mereka saksikan kepada mana-mana raja yang berkuasa pada waktu itu, baik Kaisar,
baik Raja Rom, Raja Parsi, tak pernah mereka lihat sepanjang pengalaman mereka mengunjungi raja-raja tersebut. Akhirnya bila mereka melihat indahnya akhlak Nabi SAW seperti itu, menjadi sebab untuk mereka masuk Islam. Dalam masa yang sama juga, suruhan untuk berlaku baik kepada utusan. Walaupun utusan itu datang, apa utusan ni kita nak sebut? Delegasi, rombongan. Utusan lah, duta senang. Duta ini kadang-kadang merupakan duta negara yang memusuhi kita. Seperti yang berlaku kepada seorang yang masuk Islam peringkat awal kemudian menjadi kafir. Namanya Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab ini bertanya kepada Amr bin Al-As ketika Amr belum masuk Islam, apa surah yang turun kepada kawan kamu di Mekah itu? Amr pun membacakan surah Wal-As. Amr belum masuk Islam lagi. Dia pun baca surah yang macam Wal-As juga. Ya wabar, ya wabar. Innama laka sadrun walaka rijlani laka hafrun wa naqr. Dia membaca surah macam surah Wal-As juga. Dia menggunakan ayat-ayat daripada Al-Quran Karim yang ditengari itu diubah-ubah dengan rangkap-rangkap kata-kata dan akhirnya menampakkan kejahilannya sendiri dan kebodohannya. Musailamah ni mengaku menjadi Nabi. Saya tahu tak? Tanda-tanda kiamat berlaku, antara tanda-tanda kecil, ramai orang mengaku menjadi Nabi. Antara tanda-tanda kiamat, ramainya pendusta, Dajjalun yang mengaku menjadi Nabi. Jumlah mereka ni mendekati 30 orang. Sebahagian mereka telah pun muncul pada zaman Nabi Muhammad SAW, sebahagian lain pada zaman sahabat, dan sebahagian mereka ni akan muncul terus sampai ke hari kiamat. Sebab dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yub'athu dajjalun kadzdzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah." Tidak akan berlaku kiamat sampai dibangkitkan dajjal-dajjal, para pendusta yang jumlahnya hampir 30 orang. Semuanya mengaku menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Kalau saudara ada peluang, saudara memilikilah kitab yang bertajuk Kiamat Sudah Dekat, yang dihasilkan oleh Pustaka Ibn Katsir. Sangat baik kitab ini. Bagi para asatidzah, para ustaz yang nak mengenalkan masyarakat kita kepada kiamat, tak payahlah baca bahan yang ada dalam internet. Nanti hari Jumaat ada suara mekik kuat, simpanlah benda saja, serial, dijirin dalam rumah kamu kerana nanti berlaku bencana alam, tarikhnya pada waktu sekian-sekian. Ini semua dusta, saudara. Hari kiamat tidak penting bagi kita. Yang penting persiapan menghadapinya. Milikilah kitab, hari kiamat sudah dekat. Ajarlah dia kepada umat Islam bahawa kiamat ni bukan tarikh boleh dipredik, boleh difokus, boleh diagak, diramal. Tidak boleh. Bukan itu tujuan kiamat ini disebut dalam Quran dan hadis lalu, untuk diramal-ramalkan. Bukan. Dia untuk menjadi kesedaran kepada kita agar bersedia menghadapinya. Nabi ditanya tentang tarikh kiamat pun Nabi tidak tahu. Apatah lagi orang-orang Yahudi itu yang kita jumpa bahan-bahan dalam internet, kita sebarkan. Kita dusta kerana Allah SWT. Bahaya, saudara. So dalam hadis menyatakan tentang para dajjalun, para yang mengaku menjadi Nabi pendusta ini, la taqumu sa'atu hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budu al-awthan. Wa innahu sayakunu fi ummati 30 kazzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dalam hadis sahih riwayat Abu Daud ini, Tirmizi pun ada menyatakannya dan dianggap sebagai sahih olehnya, tidak akan berlaku kiamat sehingga beberapa kelompok dari umatku mengikuti kaum musyrikin. Orang Islam dinafikan, tapi kalau orang kafir, ahlan wa sahlan, kamulah saudara aku. Kita lupa saudara kita adalah orang yang seakidah. Kita lebih mengagungkan bangsa-bangsa maju ini dengan harapan dapat mengampu mereka. Inilah yang berlaku kepada kebanyakan negara umat Islam, negara-negara Arab. Contohnya, umat Islam datang menaikkan ibadah haji, dilayan macam apa je. Tapi negara-negara barat yang berkuasa itu bukan main lagi diraknikan. Duit semua disimpan di sana. Ini tanda-tanda kiamat, saudara. Tidak akan berlaku kiamat sampailah kelompok dari umatku ini mengikuti kaum musyrikun dan mereka menyembah berhala. Semuanya dalam umatku ada 30 orang pendusta. Semuanya mengaku menjadi Nabi. Padahal aku merupakan penutup para Nabi, tidak ada Nabi lagi selepasku. Jadi hadis-hadis tentang kemunculan Dajjal ni, saudara, saya boleh baca dalam majalah Solusi. Dalam bab akhir zaman ditulis oleh Ustaz Omar Muhammad Nur, hafizahullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thauban, seperti yang kita baca ni, la taqumu sa'atu hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin. Ini hadis riwayat Thauban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain.
Ramai mengaku menjadi Nabi. Sampai 30 orang. Antara pendusta yang telah muncul ni, kita sedang cerita ni, Musailamatul Kadzab, mengaku menjadi Nabi. Di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW, Nabi pernah utus surat kepadanya, menamakannya sebagai Musailamatul Kadzab, Musailamah pembohong. Pengikutnya ramai, kejahatannya semakin menjadi-jadi kepada kaum muslimin, sehinggalah para sahabat memeranginya di zaman Abu Bakar Siddiq, dan matilah dia dalam pertempuran Yamamah. Demikian juga seorang di Yaman yang mengaku menjadi Nabi, namanya Al-Aswad Al-Ansi. Dan yang telah membunuhnya seorang bernama Fairuz Ad-Dailami. Ini nama-nama ahli syurga. Fairuz Ad-Dailami, yang Nabi amat memujinya kerana dia telah membunuh Al-Aswad Al-Ansi. Ini Al-Aswad Al-Ansi ini juga telah membakar seorang sahabat yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Saudara, nama-nama ahli syurga ni saudara kena ingat, saudara, supaya kita dapat memudayakannya dalam hidup. Namakanlah keturunan kita dengan nama-nama sahabat, nama-nama tabi'in, nama-nama ulama. Jangan namakan dengan pemain bola sepak, dengan orang fasik, al-fasiqun wal-fasiqat, al-ahya'i minhum wal-amwat. Jangan. Ambil nama as-salihun wal-salihat, al-ulama wal-alimat. Ambil nama-nama ini supaya kita mudah-mudahan mendapat syafaat mereka pada hari yang mana harta benda dan anak pinak tidak memberi sebarang keuntungan sedikit pun, iaitu hari kiamat kelak. Kemudian ada juga seorang nama Sajah. Sajah ni seorang perempuan, dia mengaku menjadi Nabi. Akhirnya dia dikahwini oleh Musailamah. Dua-dua mengaku menjadi Nabi. Suami Nabi, isteri menjadi Nabi juga. Ya Allah, kesiannya. Bila Musailamah ni dibunuh, maka Sajah kembali memeluk Islam. Musailamah ni dibunuh oleh Wahsy. Kita pernah ceritakan tentang niat Wahsy selepas membunuh Hamzah. Dia nak bunuh orang yang dibenci oleh Nabi selepas dia membunuh kekasih Nabi, iaitu Hamzah. Pernah kita ceritakan tentang riwayat hidup ini. Saudara nak tahu lebih lanjut tentang nama-nama sahabat ini, bacalah dalam buku Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah ini sebaik-baik buku ditulis oleh Imam Al-Kandahlawi. Antara yang terbaik adalah cetakan Pustaka Darul Nu'man. Pustaka Darul Nu'man ni 3 jilid, bacalah saudara, supaya kita dekat dengan ahli syurga. Kemudian ada lagi yang dia sebut sebagai ahli neraka yang mengaku menjadi Nabi, ni namanya Tulaihah bin Khuwailid. Dia mengaku menjadi Nabi, kemudian dia bertaubat. Dia kejar oleh Abu Bakar, dia bertaubat, jadi Islam, dan baiklah keislamannya sampai dia mati balik soleh dalam Islam. Dia mati dalam Islam akhirnya. Kemudian ada lagi namanya Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Dia menampakkan kecintaan kepada Ahlul Bait dan ingin menuntut bela atas pembunuhan Husain. Akhirnya bila penyokongnya bertambah ramai, dia mula mengaku menjadi Nabi pula. Dia dapat menguasai Kufah pada zaman Khilafah Ibn Zubair. Saya dengar ini mulia kat Allah sekalian. Antara perkara yang memperkuatkan bahawa dia ni termasuk para pendusta adalah sebuah riwayat dari Abu Dawud, yang mana beliau telah menyebutkan hadis dari Abu Hurairah. Terdapat juga dalam As-Sahihaini riwayat tentang pendusta Dajjal ini, diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai. Sesungguhnya beliau berkata kepada Ubaidah Salmani, apakah engkau melihat bahawa dia termasuk di kalangan mereka, iaitu Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi, pemimpin golongan Syiah ini? Dia menjawab, Ubaidah berkata, memang dia ni ialah pemimpin kepada Dajjalin, kepada yang mengaku menjadi Nabi. Lagi banyak lagi saya mendengar ini mulia kat Allah sekalian. Ada Harith Al-Kadzab, muncul pada zaman kerajaan Abdul Malik bin Marwan, pemerintah dari kalangan Bani Umayyah. Kemudian dia telah dibunuh. Kemudian pada zaman kerajaan Abbasiyah juga ada sekelompok ramai orang mengaku menjadi Nabi. Dan pada zaman moden ini ada seorang bernama Mirza Ahmad Al-Qadiani di India. Dia mengaku menjadi Nabi dan pernah seorang itu mengaku menjadi Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dia juga berkeyakinan bahawa Nabi Isa tidak hidup di langit. Dan banyak lagi kebatilan-kebatilan pandangan-pandangan itu malangnya turut mendapat sokongan. Dan ada pula di negara kita golongan Qadiani ni, saudara. Jadi sekarang ini mulia kat Allah sekalian, ni cerita sedikit tentang golongan-golongan yang mengaku menjadi Nabi. Ada kaitan dengan ayat yang sedang kita bincangkan, iaitu Nabi telah meraihkan menerima kedatangan utusan Musailamah, walaupun Musailamah ni seorang pendusta. Dan Nabi telah bersabda, laula anna rusula la tuqtal la darabtu unukaka. Kalaulah ketetapan Islam ini tidak boleh membunuh utusan, ketetapan itu tidak ada, aku dah penggal kepala kamu ini. Kerana dia datang diutuskan oleh Musailamah untuk agar Nabi mengiktiraf Musailamah juga menjadi Nabi, dan dunia dibahagi kepada dua. Nabi mengambil utara, dia mengambil selatan. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi perkara ini. Dalam Islam ada hubungan diplomatik yang diajar, menghormati delegasi yang diutuskan dalam kuliah.